Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir malam ni. Selamat datang ke session bersama My Sekolah Kripto. Saya Azim Zahari. So, saya adalah salah seorang daripada pengasas antara pengasas untuk My Sekolah Kripto. Jadi sekolah kripto, My Sekolah Kripto ni konsepnya sangat mudah. Kami tubuhkan My Sekolah Kripto ni sebab untuk merapatkan jurang ataupun mengisi gap kebanyakan rakyat Malaysia yang masih macam masih baru untuk terlibat dengan kripto, dan kami cuba untuk bagi pendidikan, education, supaya kita dengan education tu kita mampu menilai lah satu-satu benda tu sama ada benda tu betul ataupun scam ke apa ke, kita boleh nilai sendiri. Okay. Sebelum saya teruskan, nak minta tolong semua mute dulu. Kalau tak ada soalan ke apa, boleh mute dulu. Okey, keterlibatan dengan dunia kripto ni, saya terlibat dari 2017. 2017 tu saya beli mungkin coin yang pertama lah. Masa tu saya beli Litecoin tak silap. Litecoin. Lepas tu dah tak ada dah, Litecoin tu dah jual lama dah, dan tahun ni baru dia tahun lepas rasanya dia spike kan. Okay, jadi dalam dunia kripto ni macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Ada coin yang berjaya, ada coin yang tak berjaya, dan sekarang muncul pula macam-macam fungsi atas kripto dan blockchain tu sendirilah. Kita dah ada DeFi, kita dah ada NFT. Coming soon, orang pun dah cerita pasal DAO, DAO kan. Saya pun masih belajar lagi, masih buat research lagi pasal DAO ni apa benda kan. Okay. Selamat datang yang baru datang. Okay. Kita teruskan pasal pentas IO. So mostly kat sini memang memang datang kelas malam ni adalah untuk belajar untuk mint art ataupun untuk menjadi artis NFT ataupun untuk menjadi pembeli kan. So kita kalau orang berniaga dia hanya menjual, tak ada pembeli, tak guna juga. Okey. Jadi selamat datang semua. Okey. So saya akan share screen. So benda pertama sekali kita akan belajar adalah berkenaan MetaMask. Okey. So sedikit kita nak tengok, kita go through. Boleh nampak ke screen? Boleh okey. So kita tengok sikit lah antara artis-artis NFT dekat Twitter yang antara yang terawal yang meletupkan dunia NFT ni, kita boleh tengok Beeple lah. Saya suka Beeple ni, bukanlah suka, sebab dia seorang yang hard work dan passionate lah terhadap dia punya ni kan, terhadap dia punya art. So macam mana dia boleh jadi top artis NFT dengan satu jualan dia tu mencecah tak silap berapa million ke billion tak silap. Mahal lah, memang mahal lah. Rasanya dia punya NFT paling termahal lah setakat ni. Tak tahulah kalau dah ada yang dapat potong dia kan. So dia punya artwork sangat pelik dan futuristik. Kita nak cakap futuristik pun boleh lah. Okay. So that's the collection. I'm super excited. Okay. Kenapa saya cakap dia passionate? Dia sehari dia akan melukis satu art dan tanpa henti lah. Ni adalah art dia yang ke 5,000. Hari yang ke 5,000 dia melukis. So orang pun dah banyaklah guna dia punya everyday punya hashtag ni. So dia ni sangat passionate lah. Jadi yang baru terlibat, kalau korang mula menjual dekat NFT ni tapi tak dapat sambutan, jangan putus asa lah. Itu je mesej nak beritahu, yang putus asa. Okay. So tanpa melengahkan masa, kita terus kepada hands on punya. First kali korang buka, mostly kat sini pakai pakai
Saya nak tengok chat ni sebenarnya. Okay. Mostly pakai handphone ke pakai apa device korang guna untuk mat kelas malam ni lah. Boleh tak tulis kat chat laptop. Okay, laptop bagus lah. Okay, laptop. Okay, semua laptop handphone, okay, tak ada masalah. Okay, mostly laptop okay, bagus. iPad, iPad pun tak ada masalah. Alright. Ya, Azhari, ada soalan ke? Tak ada Okay. Kita terus kepada just mencelah je kalau tu sebab saya tak nampak sangat skrin. Okay. Saya pakai satu skrin je malam ni. Okay, first kali pergi kat Google. Type MetaMask extension ni. Lepas tu ni ada chrome.google ni. Korang tekan MetaMask. Okay, just ni lah add to Chrome. Okay. Dia extension lah ataupun plugins. So dia akan download. So once dia dah download. Okay, ni dia tengah proses lah checking. Okay. Okay, so sementara dia tengah ni, okay. Nak cerita sikit pasal MetaMask. So MetaMask ni is one of Web 3.0 lah. So Web 3.0 ni kalau ada baca trade pasal Web 3.0, so MetaMask ni one of it lah. So MetaMask ni dia akan berkomunikasi dengan kita punya wallet. Alright. Okay, so kita pun add MetaMask kat sini. Okay. So, okay. Phone. Okay, yang untuk phone boleh download dekat apps. Dekat App Store ataupun Google Play. Download MetaMask. MetaMask Wallet. MetaMask Wallet atau MetaMask? Rasanya MetaMask Wallet. MetaMask je, MetaMask. Okay. So, dah download. Okay, kalau dah ada extension atau tu dah boleh ni, cuba tulis kat message chat ni. Dah download ataupun dah install lah. So kita boleh sambung. Alright. Dah install. Alright. Okay. So first kali siapa yang belum ada wallet boleh tekan get started ni. So dia ada dua lah. Import wallet atau create wallet. So korang boleh pilih sama ada korang nak create wallet atau import wallet. So malam ni saya tunjuk dulu macam mana nak create wallet. So ini dia bacalah warning dia ni. Never collect keys, address, transaction ni semua ni. Never collect your full IP address, never sell data for profit. So ni do and don'ts lah MetaMask. Okay, so just I agree. So password ni korang just create je any password. So contoh ABC 1 2 3 4 5. Okay, 5 ABC 1 2 3 4 5. Okay, so password ni tak ada masalah sangat. Orang tahu as long as orang tu tak guna kita punya laptop lah. Okay. Yang penting benda lepas ni. Okay, bila kita tekan create, apa yang akan appear adalah secret recovery phrase ni. Okay, dia adalah 12 patah perkataan random lah. Ataupun dia boleh dikategorikan sebagai master key. Okay, so video ni tak apalah, kita skip je. Siapa yang nak tengok boleh tengok video tu. Tekan next. Okay, so sini adalah dia punya kita punya, dia panggil mnemonic phrase lah. Kalau sini dia panggil secret recovery phrase. Kalau dekat wallet lain dia akan panggil mnemonic phrase lah. So benda ni adalah benda paling penting. Lagi penting daripada password kita. So benda ni make sure salin. Okay, ni salin. Macam ni tak apalah sebab saya buat untuk trial je. Salin dan copy dalam kertas ataupun backup dekat mana-mana. Simpan elok-elok. Simpan secure elok-elok. Okay. So benda ni lah sangat penting. Alright. So saya pun nak kena copy benda ni. So that kita boleh next. Apa yang kita perlu buat next adalah kita kena masukkan balik dia punya ikut susunan.
H. Just follow je, ikut susunan dia. Crazy Vibrant Garden. Dizzy Puppy Ada Symptom. Okay. So kita just tekan confirm. So congratulations, kita dah ada wallet lah. Okay. So kita boleh, dia akan appear sini ataupun kita boleh juga pin sini, dia akan appear dekat sini lah. Kita punya MetaMask tu. Sini. Okay. Untuk tak nak ni. Okay. Sekarang kita dah ada wallet. Oh, sebab kita dah ada ni kan. Dia tak keluar. Okay. So once kita dah ada wallet, kita akan nampak dia adalah merupakan Ethereum mainnet lah. Okay. So untuk pentas adalah kita akan menggunakan Binance Smart Chain. Okay. So ada banyak lah. Nak cerita pasal network ni boleh tengok previous class. Saya dah record dan ada dalam grup Facebook. So berkenaan network dengan chain ni. Okay. So, lama. Kenapa ni? Okay, tak apa. Kita just search dulu. Pentas.io. Okay. So, inilah yang dipanggil. Ni pun salah satu web 3.0 lah. Sebab kita boleh connect wallet. Ini function dia, connect wallet. Okay. So kita boleh tengok spotlight Sanuri. Okay. Terus keluar So thanks to Sanuri profile. Okay, kita terus keluar kita punya sponsor lah ni. So ni one of our sponsor lah, yang kalau ada yang follow my Twitter, dekat sekolah kripto punya Twitter, dah cakap dah full kan. So dia lah adalah sponsor untuk kelas malam ni lah. Dan ada beberapa lagi, nanti kita akan go through account ni. So alang-alang dia punya dah masuk spotlight, kita terus tengok siapa Sanuri Zuk ni. So boleh ambil idea lah, dia create dia punya idea ni kan, apa yang dia create dekat dia punya profile. So bio dia, an artist who creates painting based on dream and stories. Drawing is one of the best way to express the abstraction of human emotion. Saya terus terang, saya memang tak faham lah bahasa-bahasa seni ni. So korang yang berseni ni, so bolehlah create korang punya bio. Kan apa yang korang nak letak kat bio nanti. Okay. Kemudian dia akan bagi sini satu, nanti kita akan go through lepas ni apa yang kena isi. So dia letak Instagram dia punya link dengan Twitter dia punya link. Okay, sekarang dah ada ni antara function barulah. Dulu masa mula-mula saya create wallet, create pentas account, tak ada tau benda ni. Ini dia dah sekarang dah ada volume. Berapa dah trading. Volume yang dia dah berjaya jual lah ni. Berapa BNB. So 17.48. So berapa? 17.48 BNB to MYR. Okay. 1 BNB lebih kurang 2,000. So kalilah dengan 17. Okay. In 5 day. So satu lagi pasal BNB ni. BNB ni adalah salah satu medium of exchange dalam yang kita akan gunakan. So 17 BNB around 38.9k ringgit. Okay. So dia dah traded around 39k, 40k lah. Okay. So harga paling rendah art dia adalah 0.04 BNB. Kita tengok sikit. Inilah art. Tapi dah dibeli. Maknanya stroke ni dah beli dan dia jual balik lah. So kita nak tahu kita nak tahu apa yang orang cerita pasal NFT ni, benda ni nak bagi faham. Ni kita pergi dekat about ni, kita boleh nampak dah who's the creator, who's the owner. Kita pergi kat timeline. So dekat sinilah what is blockchain. So blockchain ni dia merekodkan who's the owner dan ke mana benda tu pergi. So Sanuri ni dia yang hasilkan art ni dan dia
mint art ni, kemudian dibeli oleh Strokes. Okay. Dan Strokes ni jual balik, dia bukan jual lah, dia iklankan. Yelah maknanya dia jual lah dekat harga 0.04 BNB. So dekat sini lah flipping berlaku. Bila dia beli 0.02 BNB dan dia jual 0.04 BNB. Sini orang-orang yang maknanya collector ataupun flippers, dia boleh make money from here lah. Dia tak perlu ada bakat pun, macam Strokes ni kan. Kita tengok. Adakah dia seorang creator? Tak. Tengok ni. Collection dia tak ada pun. So dia tak pernah mint pun. Tapi dekat collected dia, kita tengok. Banyak tak dia beli. Ni semua art-art yang dia beli. Okay. So inilah dunia NFT. Okay. Ada soalan ke? Okay. So far macam mana? So far ada soalan ke? Apa format lukisan? Okay, format lukisan nanti kita akan tengok masa nak upload nanti . Okay. So apa yang kita buat adalah kita kena connect wallet. Tapi untuk connect wallet ni saya akan stop sharing dulu sebab saya nak link dengan Sekolah Kripto punya wallet. Okay. Sementara tu boleh tanya soalan ataupun boleh tulis kat ruangan chat ke. Apa format lukisan? Alamak. Okay, tak apalah. Tak jumpa pula button nak connect wallet. Apa? Kita sambung sikit lagi. Sorry. Okay. Macam mana nak jadi collector dekat Pentas.io? Kena create profile dulu. Okay. Okay, untuk connect profile tadi tu kan. So just tekan connect wallet. Kita tak buat lagi. Ada satu part tak buat dekat wallet kita. Sebab wallet kita, kalau perasan dia still Ethereum mainnet. Okay. So kita pergi dekat BSC, Binance Smart Chain. Mas. Okay. So just pilih je academy.binance ni. Okay, Pentas.io ni macam OpenSea. Ya. Pentas.io macam OpenSea, cumanya Pentas.io hanya support Binance Smart Chain dan OpenSea support untuk Ethereum punya network dan satu lagi Polygon punya network. Okay. Okay. Sini dia tunjuk. Alright. So kita pergi dekat MetaMask kita. Kita pergi dekat Ethereum mainnet ni. Kita tekan add network. Okay. So dia suruh isi network name Binance Smart Chain. Okay. RPC URL dia adalah currency. HTTPS BSC data seed .binance.org. Okay. So chain ID ni masukkan chain ID dia 56. Currency symbol BNB. Block Explorer URL ni BSC scan lah. HTTPS scan.com. Okay. So tekan save. Alright. So kita dah berubahlah kepada BNB. Okay.
Okey, saya nak tanya soalan. Ada soalan macam mana nak jadi kolektor dekat pentas. Okey, nak create dulu ni benda-benda ni, kena create. So kita benda ni untuk sama ada nak jadi kolektor boleh, nak jadi artis pun boleh. Okey. So wallet connect dengan pentas ni tujuan jual beli layar. Okey. Ramai orang fikir macam dia just untuk jual beli. Sebenarnya dia more tu macam kita nak secure kita punya karya lah. So bila kita dah mint dalam tu, maknanya orang dah tak boleh nak claim lah. Dia lebih kepada macam copyright lah. Orang cakap boleh copyright lah. Boleh jugalah cakap macam copyright kan. So bila kita dah mint tu, dia dah terus stamp dah kita punya ownership kat situ. Okay. Pasal flip tadi, okay. Nanti saya akan explain lagi. Contoh kalau kita jual art akan dibayar DM, boleh cash out, boleh. Sebab tadi saya dah tunjuk contoh BNB harga dia, pasaran dia. So sekarang harga BNB lebih kurang RM2,300. Lebih kurang lah. So kita boleh jual lah. So kita boleh jual BNB dan dapatkan duit. Bagus juga blockchain untuk counting year. Betul. Blockchain ni banyaklah kegunaan dia. Bukan semata-matanya untuk ni. Ni dah ada orang tolong jawab. Kat pentas dah boleh support PNG, JPG, GIF, MP4 up to 30 MB. Bitcoin kena beli ke? Untuk pentas tak perlu. Okay. Macam mana nak buat art, itu kena belajar dengan artis lah. Macam malam ni kita more to macam mana nak masuk dalam scene je. Okay. Macam mana nak beli BNB, okay, lepas ni saya akan tunjuk. Untuk menggunakan pentas.io hanya melalui BNB coin under platform Binance Smart Chain. Okay, thank you kat siapa ni, KitKat atas explanation. Okay, MetaMask sama macam True Wallet, bukan True Wallet, Trust Wallet. Saya rasa Trust Wallet kan. Okay. BNB je ke? Okay, kalau untuk so far, untuk pentas ni support BNB lah. Kalau untuk OpenSea, Ethereum dengan Ethereum. Cuma Ethereum dia boleh guna sama ada Ethereum Network ataupun Polygon Network. Okay, untuk faham pasal network tu ada video lain lah. Alright. So bila kita dah tukar, so kita pergi dekat pentas ni, kita dah tukar, kita tekan ni, dia akan ni lah tunjuk Binance Smart Chain. So kita tekan je, just tekan connect wallet. Okay. So dia akan suruh sign. Okay, kita tekan next. Connect to account 1. Okay, just tekan connect. Okay, so dia connecting lah. So ni just nak proof yang kita ni bukan robot lah. Ni taxi ke? Taxi kot. Alright, so macam mana kita nak tahu kita dah link wallet ke belum? Kat sini dia keluar address lah. Tolong mute dulu Alright. So macam mana untuk Binance Smart Chain, dia menggunakan EVM. So EVM ni adalah short form untuk Ethereum Virtual Machine lah. So itu Ethereum punya ni dia menggunakan, kalau nak tahu address dia adalah 0x ni. Dia bermula dengan 0x ni. Okay. So ini adalah kita punya address lah, address wallet. Okay. So bila dah ada macam ni, just tekan. So kita pergi dekat my profile. Okay. So ini adalah profile. Profile macam tadi tu sebab dia orang dah masukkan lah. Dia orang dah masukkan apa semua. So kita pun edit profile. So masukkanlah apa-apa yang perlulah. So profile foto ni, so kita tengok sikit apa ada dekat profile foto. Okay. Sekolah kripto makanan. Okay, contohlah saya letak gambar saya sini kan. Okay, so dia tengah upload lah. Dia tengah jam.
Okay. Oh, saya pun tak tahu kenapa ni. Dia macam tengah jam. Mungkin saya perlu stop sharing dulu. Okay. Share screen. Oh. Okay. Okay, so contohlah saya letak cikgu sekolah kripto. Contohlah kontennya kan. Okay. Okay, any username boleh guna. So kalau nak dapat verified punya tu boleh verify via Twitter. Okay, so masukkan email, masukkan bio. So contoh email sebab sekolah kripto punya tu kita dah buat, dah create. So contoh kita tak adalah email.com. Okay. So free education. Okay. So website boleh masukkan any website. So contoh nak masukkan tadi saya nampak Linktree punya ni. Okay. Okay, masukkan Linktree punya. Okay, kalau ada website ke apa. So profile banner ni pun boleh masukkan any gambar lah kalau nak masukkan. So contoh saya nak letak gambar popiah. Okay, so korang boleh plan lah nak letak apa kan. Saya rasa kena stop sharing. Share balik. Dia macam ada bug. Oops. Saya rasa dia tengah upload. So kita tunggu dia tu. Sementara tu saya nak tengok dekat ruangan ni. Recorded session ni nanti kita akan upload dekat YouTube. Okay. So okay, dia dah upload. Okay, share. Alright. Oops. Okay, so dia dah masuk. Kita pun sign and update. Okay, bila kita sign and update, dia akan terus pop up kita punya wallet dan dia suruh sign lah. Kita agree ke tak. Itu kita tekan sign. Fail to save data. Saya rasa sebab ni lah. Sebab tak ada BNB lagi. Okay. Alright. So next kita akan belajar how to buy BNB. So get ready untuk beli untuk install ni lah, install exchanger Binance lah. Saya bukan tak sarankan nak guna KuCoin. Boleh KuCoin atau Huobi kita boleh download. Tapi disebabkan fee dia yang terlalu mahal, jadi kita cuba untuk cut cost. Jadi okey. Tengok kejap. Okey, kejap Saya cuba tunjuklah kalau boleh. Test. Alamak, kemana? Okey. Jelas ke suara ke bergema? Satu akaun MetaMask hanya connect dengan satu akaun pentas. Ya, betul. Okey, suara jelas Okey, boleh untuk yang guna iPhone ataupun iOS ke iPad ke kan. So boleh pergi dekat App Store. Pergi dekat file ni. Kalau korang search Binance, dia takkan keluar, betul tak?
Oh ni baru ni Binance Custody. Okay, tak ada dia ada BSC Wallet je kat sini. Kita nak exchanger Binance. Okay, cara dia, korang pergi dekat profile ni, pergi dekat korang punya detail. Okay. Okay, pergi dekat country origin. So korang change country. So saya macam contoh saya pilih Australia. So korang just agree. Okay, ni korang boleh next je. Faham tak? Dia nak none je, none. Next. Oh, kena isi. So korang isi je lah. Ni 1, 2, 3, 4, 5. City, KL, state. Ni 1, 2, 6, 8, 2. Enter lah. Okay, next. Okay, tak dapat ni. Oh, postcode salah. So 454 kod. Boleh ke? Okay. So bila korang dah tukar country origin ni, so macam korang access Australia punya ni lah. So korang pergi kat Binance, macam ni rupa dia. So macam saya ni, saya dah pernah download, so saya delete, jadi saya ada masalah nak download balik. So yang belum pernah download, saya rasa should be okay lah. Oh boleh? Sebelum ni saya try tak boleh. Okay, just download Binance. Okay, untuk yang pengguna Android, pergi dekat Play Store, pergi dekat Google, lepas tu tulis je Binance APK. So ada risiko sikit lah, tapi so far saya based on apa yang kawan-kawan saya tu cakap, memang okay lah, so far okay, sebab kita memang download file original Binance. Cuma cara kita nak dapatkan dia punya plugin tu, kita kena guna APK file. Okay ke? Pentas.io hanya di web je, apps tiada. Tak ada. Kalau tu kena download MetaMask tu lah. Kalau dari apps, download MetaMask, pergi dekat browser, tulis pentas.io. Pentas.io ada check originality NFT tak sebelum mint? Saya rasa tak ada. Tapi kita boleh report kalau macam kita jumpa art yang tak original. Okay? Boleh view kita akan record benda ni dan upload di YouTube lah. Okay, so boleh pilih ni. Tapi sebelum tu korang jangan lupa switch country balik. Alright. Kena set up ni pula. Okay. Okay, pergi dekat Binance. So korang boleh register with mobile. Masukkan mobile korang lah. Masuk mobile. So referral ID tu, sama ada korang nak guna referral kawan-kawan yang dah ada ke boleh, ataupun tinggal kosong pun boleh. Okay.
Ataupun boleh register with email tu. Saya nak masuk dulu saya punya apa nama? Nak masuk dulu saya punya account ni. Saya stop share. Kalau nak jual, ya kita kena ada BNB. Sebab kita nak kena bayar gas fee untuk minting processes tu. Saya tak dapat lah pula. Okay, semua berjaya ke? Download Binance apps. Contoh kat dalam MetaMask ada BNB, boleh ke nak convert ke coin yang lain? Macam Ethereum boleh. Tapi kena sama ada nak guna exchanger ataupun guna DeFi lah. Yang tu kena masuk kelas lain. Okay. Minimum berapa BNB yang kena ada? Saya rasa 0.01 dah cukup dah. Untuk minting proses lah. Tapi kalau untuk beli, kena tengoklah mana yang kita nak beli dan standby lah lebih 0.01 tambah 0.01 lagi. Okay. Sebab saya tengah tunggu dia punya verification code ni. Okay. Bila dah berjaya tu dia akan keluar macam ni. Binance Lite kan. Oops. Okay, kat mana chat tadi? Okay. Boleh change gas fee bila nak convert coin atau gas fee static. Gas fee kita boleh pilih paling tidak pun dia punya apa standard speed. Kita boleh tukar dia punya Gwei je lah. Kita kena main dengan dia punya value tu. Biasanya yang dia bagi tu insyaAllah akan lepas lah untuk kita transfer. Kalau kita bagi rendah sangat takut dia tak lepas, takut dia stuck. Okay. So kalau macam ni, di Binance Lite ni kita boleh beli je. Atau function dia sikit lah. Wallet. Oops. Okay. Chart. Kita boleh buy, sell, convert. Itu je lah. So kita boleh pergi dekat sini. Kita toggle off Binance Lite ni. So dia akan pergi dekat Binance Pro ni. So kat sinilah banyak kelebihan yang kita boleh pakai lah. So tengok harga BNB pun dah tengah murah. So sangat sesuai lah untuk malam ni. Untuk kita start kan. Okay, apa yang saya suka dengan Binance ni, sebab kita boleh buat P2P trading. P2P ni dia direct dengan seller lah.
Tapi ada tips dia lah untuk supaya kita tak kena scam ke apa kan. Okay, kita boleh first sekali kita macam saya dah ada account, so korang boleh create dulu account dan approve. Just ni tekan atas ni verified ni lah, verified. Kalau macam apa yang baru download biasanya dia akan warna merah ke warna kuning tak silap. So just follow je apa yang dia minta tu. Okay. So untuk part ni saya just tunjuk je walaupun korang tak dapat ikut. Okay. So pergi dekat P2P trading. Okay. Kalau perasan kita punya currency MYR kan dia pakai. So dia ban Malaysia, so kita tak boleh pakai MYR lah. Pergi dekat currency, intercurrency, type RON. RON. So RON ni refer kepada MYR lah. So kalau korang nak buat kira-kira berapa keuntungan apa semua, korang kena ambil kira rate USDT semasa. Okay, so ni harga yang dia setkan lah penjual ni. So boleh tengok macam ni tone saya laju HTC Milky Mouse. Okay. So boleh pilih je mana-mana seller bergantung kepada modal kita lah. So macam yang atas kali ni bermula RM8,000 sehingga RM150,000. So kalau nak tahu dia betul nation seller, tekan pergi dekat bawah ni. Biasanya dia akan kita apa kalau tengok nombor telefon pun dah boleh tahulah. Biasa kalau nombor telefon 011 ni Malaysia lah. Jangan salah pilih sebab takut tertukar dengan Romania ke apa, pakai RON juga. Okay. So boleh buy, ikut ni lah, limit ni. Ni paling murah boleh beli, RM8,000. So ni RM2,000. So pandai-pandai lah, play around lah. Cari, sekarang memang agak mahal lah rate sebab harga jatuh. Semua orang membeli. Okay, ni so far yang paling murah saya tengok, yang paling ni boleh start dengan RM500. Okay. So stable coin ni maknanya currency yang kita akan guna dalam dunia kripto ni lah. So macam yang support sekarang USD lah, so USDT. Okay, just follow je, tekan buy, lepas tu follow tu lah, follow step by step dia tu lah. Okay, once kita dah ada BNB, kita pergi dekat wallet, pergi dekat spot. Okay, dia pergi dekat BNB. So kita withdraw. Tekan withdraw. Kita masukkan address yang panjang-panjang tadi, yang 0x berapa-berapa tu. Network, make sure pilih network yang betul. So macam ni BIP20 lah. Okay, tekan confirm. Masukkanlah. Okay, so macam kat sini, kenapa saya suka, sebab fee dia tengok ni, network fee dia sangat rendah lah compare dengan Huobi. Okay, kita tengok Huobi ni dekat wallet, ni dekat exchange. Okay, so search je BNB. Okay, so withdraw minimum 0.02. 0.02. Fee dia ni 0.01. $5. So sangat tak berbaloi lah. Okay. Sebab tu saya ajar macam mana nak download Binance. Right. So just masukkan address kat sini. Kemudian masukkan amount. So kita akan receive kurang lah. So kalau tu kita just tambah berapa dia punya tu fee dia. So kena tambah dalam 0.5 lagi belakang. Okay.
So rendah lah, still rendah lah. So just tekan withdraw. Nanti dia akan masuk ke dalam kita punya MetaMask wallet tu lah yang kita create tadi. Okay. So far ada soalan? Cash out from MetaMask or Binance? Cash out from Binance. Kita kena jual lah. Kita kena jual dekat Binance. So yang tu kena masuk kelas lain lah. Kelas untuk more to exchanger lah. Ataupun kita boleh jadi seller sendiri lah. Kita cari kawan-kawan yang nak beli. Ataupun kita ada community kita. So kita boleh trading lah kat situ. Mungkin kita jual murah sikit daripada market ke. Kita guna spot rate ke. Biasanya orang akan jual mahal lah sebab dia akan kira based on USD punya currency tu kan. BNB kena beli dengan siapa yang jual je. Tak. Macam mana ni? BNB kena beli dengan siapa yang jual. Kalau P2P tu, yang senarai tu senarai seller lah. So boleh pilih lah nak beli dengan siapa. Okay. So kalau macam ada kesusahan nak beli daripada exchanger, boleh DM saya. Contact saya akan cuba bantulah. Saya akan supply lah. Kalau untuk korang baru nak start kan, saya akan ikut currency. Kita akan kira lah macam mana nanti. Okay. Saya lepas sekejap tadi, kenapa pakai currency lei instead of RM? Lei tu bukan, lei tu limit. Limit tu maknanya berapa tu. Currency tu kena pakai RON. RON. Sebab Malaysia ban Binance. Tu je sebab dia. Apa beza Luno dengan Binance? Macam tadi lah, function dia banyak lah. Beli XRP kat Luno, lepas tu transfer ke Binance atau beli direct P2P di Binance, mana lagi murah fee? Exactly beli direct dari Binance lah. Sebab kalau beli dekat XRP pun dah tak silap saya 0.2, agak tinggi lah persen dia. Tapi tak tahu, kena buat kira-kira sendiri. So rasanya kadang-kadang beli XRP tu lagi murah. Dah lah. Okay. Luno lagi mahal lah ni. Nazrin dah tolong kirakan. Dia cakap beli Luno lagi mahal. Okay. Cara nak beli tu tak clear. Risau salah step. Kalau nak beli DM tuan boleh. Boleh. Boleh DM saya lah nanti. Sebab ramai sangat ni. Kalau tak saya boleh direct. Sebab malam ni kita ada 70 orang. So kalau tak saya boleh pin saya punya nombor account. So kita boleh direct exchange je. Tapi disebabkan ramai, takut banyak tu nanti kelas jadi lama. Okay? Okay. Yang tu jangan risau, lepas ni kita akan boleh contact direct saya. Okay? Alright. So kita sambung balik. Kita punya MetaMask. Sebenarnya saya cuba connect dengan wallet My Sekolah Kripto ni sekejap. Bagi masa sekejap Sementara tu boleh tanya soalan. Kalau ada soalan. Hello, Assalamualaikum. Salam, ya. Boleh tak nak tanya sikit? Boleh. Yang kan kita ada art, kan kita ada art kan. Maksudnya setiap art itu adalah 0.01 BNB. Tak. Kita boleh tetapkan berapa kita nak jual. Tapi minimum 0.01 kita boleh. Sebab untuk pentas dia hanya support 2 decimal point. So kita boleh letak 0.01 dekat harga tu. So kalau macam contoh kita letak rendah daripada tu, dia tak terima. Kiranya kita kena deposit dulu lah BNB untuk jual. Ya, betul. Untuk jual tak? Untuk jual yes, kena ada at least. Kena ada sikit sebab at least 0.01 sebab kita kena bayar gas fee dia. Faham. Maksudnya kalau 2 art 0.02 lah at least. Tak. Nanti kita tengok.
Sebab dia Okey, tak okey, sampai okey. pun. Dia punya tu sangat murah lah. Dia tak sampai pun 0.01 dia punya fee dia. Okey, Dia alright, alright, panggil alright. Thank gas you. fee dia. Okay. Kejap. Saya cuba connect dengan, alamak macam mana ni. Ada lagi. Okay. Sebenarnya macam mana? Sorry ada ni sikit. Sekejap saya cuba link dengan wallet dulu. Sementara tu boleh listkan dulu soalan kalau dia nak tanya. Okay. So, alright. Nampak ke skrin? Okay. Sementara tu saya nak tengok dulu. Okay. So, ni saya dah masukkan. Bukan saya lah. Ada penyumbang-penyumbang yang bermurah hati. Sponsor kelas kita lah ni. So, saya cari sponsor 0.03. Dia bagi sampai 0.06. Ada saya dah masukkan. Saya sendiri masukkan 0.01. Lepas tu ada 3 orang lagi yang sponsor. Nanti malam ni kita kalau dia join malam ni, kita cuba invite dia lah share pasal dia punya account. Okay. Sanuri dia cakap dia minta maaf dia tak dapat join malam ni sebab dia kat luar. Okay, nanti kita akan invite Skeping Cards dengan 32 NFT. Lepas ni kita tengok sama-sama. Kalau dia ada kita boleh ni lah. Okay. So, macam mana Okay, kita pergi new tab. Kita just search pentas.io ni balik. Okay. So boleh tengoklah dia punya ni, maknanya ni website dia lah. Website pentas.io. So okay. Kita pergi balik dekat marketplace. Okay. Dia akan automatic pop up. Okay. Kita tengok ni balance ada 0.06 BNB. Tekan next. Connect. Okay. So dia akan connecting. So ni My Sekolah Crypto lah. So saya ni profile. So tadi saya ada cuba untuk transfer NFT ni. Macam mana, adakah berhasil ke macam mana kan? Dia tak boleh ke? Berjaya lah. Alhamdulillah berjaya. Saya transfer daripada wallet saya sendiri ke pentas.
Okay, so ini adalah sekolah kripto lah. So nantikan kita punya art-art yang kita akan mint dekat sini. Okay, so ni yang saya berjaya transfer lah daripada wallet saya sendiri. So ini wallet My Sekolah Kripto saya transfer. So ni Reza ni adalah artis yang berusia 12 tahun dan dah start explore dunia NFT ni. So this is the future lah. Okay, so tu tengok timeline. So ni, ini adalah akaun saya lah, NFT Azim ni. So saya beli dengan harga 0.03 BNB pada ni 7/9. Hari yang sama dia mint. Okay, so saya dah transfer ke ni. So kita tengok, saya guna profile picture yang sama. So tak berapa, saya punya ni pun tak berapa aktif lah. Okay, so kita dah lepas create profile. Sekarang kita nak belajar how to mint kan. So kita just create NFT. Dia minting kat sini. So ini adalah file-file yang diterima lah. Dan ni dia punya BEP 721 ni rasanya protokol dia. Okay. So dia ada banyak lagi. Sorry kalau salah, ada yang pro dalam ni mungkin boleh betulkan apa tu BEP 721 ni. Mungkin boleh check ke, boleh cakap ke. Okay. So just masukkan, macam main Facebook, upload, masukkan bagi nama, apa nak bagi nama. Okay, description, royalties. Royalties ni, setiap kali art kita terjual, kita akan dapat royalties 5% from harga jualan tu. Contoh kita jual harga 0.02. Kemudian pembeli tadi dia flip kan. So dia jual balik harga 0.05. So 5% from 0.05 kita akan dapat lah. So akan masuk dekat dalam wallet. Okay, so kita disarankan lah. Saya baca-baca tu disarankan 10%. So just agree, then kita create an NFT. Okay. So hari ni saya nak try mint satu. Kita tengok boleh ke tak. Okay. Ada tak gambar yang boleh mint? Kita tengok dulu. Okay. Okay, contoh sebagai contoh. Saya nak cuba mint. Boleh just drag and drop, or korang boleh klik file tu, klik dekat situ. Macam ni saya drag and drop. Dia agak lagging lah. Okay, saya sementara tunggu dia tu, saya cuba tengok soalan dulu. Cara nak beli tu tak clear. Aduh, not responding pula. Kalau nak beli, ni yang tadi. Sekejap Sekejap, saya punya ni not responding. Okay. Satu run RM1, yes betul, satu run RM1. Kalau kita beli satu art NFT dan nak jual balik tu, boleh letak harga sendiri ke? Ya betul, boleh terpulang dekat kita. Terpulang dekat kita nak jual harga berapa. Okay, terima kasih KitKat. KitKat ni banyak membantu kelas malam ni. Okay. Royalty ni akan dapat sampai berapa layer? Sampai bila-bila? Ni guy ni dah tolong jawab sampai bila-bila. Macam mana kalau kita dah beli NFT dekat pentas, lepas tu kita jual balik? Okay, lepas ni kita akan tengok. Sebab sekarang saya nak cuba mint. Tapi sebab ada glitch tadi. Okay. Korang boleh still nampak ke screen? Okay, contohlah saya nak ada sijil ni, gambar sijil ni. Saya nak mint. Saya nak NFT kan dia. Alamak. Setiap kali saya nak mint mesti dia macam error lah. Macam mana kalau kita dah beli, okay. Not responding. Sorry lah. Pakai PC office macam ni lah. Okay, dah masuk.
Okey, dah masuk. Okey, contohlah certificate, award certificate. Okay. Winning on competition, bla bla bla. Ikutlah. Kena kreatif lah description ni untuk menarik orang beli kan. Kita sebenarnya kita bukan menjual lukisan. Kena ingat benda tu. Kita sebenarnya menjual story. So semakin valuable story tu, semakin orang tertarik lah nak beli kita punya art tu. So malam ni saya just play around je kan. Okay, so kita agree dan kita create NFT. So dia processing, dia akan connect dengan wallet kita. Minting token. Alright, dekat sinilah berapa yang kita kena bayar. So estimated gas fee 0.017. So yang tadi ada tanya soalan kan, boleh tak kita ubah? Kita boleh edit lah sebenarnya. Tapi yang dia bagi ni adalah suggested gas fee yang membolehkan kita benda tu sukses lah. Sebab takut kalau kita ubah, kita takut dia tak sukses. Takut dia error. Okay. So kita just copy, nak tahu berapa harga. So, macam ni saya confirm je dulu. Okay, complete. So transaction submitted. Okay. Kita boleh tengok dekat again create. Okay. So dah ada award certificate ni. Okay. So reserve lah. Reserve ni maknanya kita punya lah. Selagi mana kita tak iklankan dekat marketplace, kita takkan benda tu takkan orang tak boleh belilah. So inilah function blockchain. So benda ni seolah-olah saya NFT kan sijil tu ke dalam blockchain. Okay, ke dalam pentas ni lah. Okay, so satu benda lagi saya nak tunjuk. Sebenarnya benda ni dia bukan save dalam pentas. Dia bukan save dalam pentas account. Dia save dalam Binance Smart Chain tu punya network. So mana-mana wallet yang boleh akses kepada Binance Smart Chain kita, maknanya menggunakan 12 private key tu, kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok kita punya art tu. Okay. So cara nak publish dia dekat marketplace pula. Sebelum tu saya nak tunjuk berapa BNB, berapa gas fee yang kita kena bayar. Okay. Inilah lebih kurang RM4. RM4 untuk satu art. Jadi siapa yang rasa macam tak naklah bayar kan, 0.173 RM4 mahal kot. Boleh beli apa? Boleh beli Slurpee ke, boleh beli McD ke kan. So ada satu lagi cara, guna OpenSea. Untuk NFT OpenSea tu boleh tengok video Ehsan lah. Ehsan dah ajar dah macam mana nak create account dekat OpenSea menggunakan Polygon Network, dan benda tu adalah percuma. Okay, tapi disebabkan kita tengah hype kan, pentas kan, Malaysia support produk Malaysia. So inilah berapa estimated yang kita kena bayar. So benda ni berubah sebenarnya based on congestion lah, saya rasa. So makin busy, so makin mahal lah kita kena bayar BNB. So sementara masih murah ni boleh mint banyak-banyak. Okay. Alright. Kita pun pergi dekat marketplace. Macam mana pergi dekat profile. Ni macam mana kita nak menjual pula. Ini baru mint. Ini kita nak create NFT. Kita pergi dekat kita punya ni. Tekan reserve tu. Okay. So boleh tekan add to marketplace. Okay. So kita dekat sini lah. So sini yang saya cakap. Kita boleh set berapa kita nak letak harga. So macam royalty tu saya dah letak siap-siap 10% untuk royalty. So setiap kali benda tu terjual kita akan dapat 10%. Untuk
marketplace fee untuk pentas dia akan dapat 2.5%. Dan ini adalah berapa yang kita earning lah, berapa yang kita akan dapat macam bersih lah ni, orang panggil bersih lah. Jadi contohlah kalau kita letak harga 0.01 kan. So inilah yang kita akan terima. 0.0088 ni akan masuk wallet kita. Okay. Contohlah saya letak 0.1. So dia akan kira lah berapa persen ni semua kan. Berapa dapat, berapa royalty, berapa kita bayar kat pentas. Kemudian kita tekan sign and update. Okay. So saya tak nak jual lah benda ni saya just try je. Alright. So saya nak tengok soalan kalau ada. Mint tu jual, mint tu macam create NFT, betul. Mint tu sekadar kita create je, kita masukkan je dalam profile kita. Orang tak boleh beli lagi. Gas fee tu means transaction fee, betul. Yes. Seolah-olah macam transaction fee lah. Gas fee ni. Untuk confirmation lah sebenarnya. Untuk confirmation network. Mana-mana network pun dia akan ada gas fee. Okay. So sekarang kita nak belajar how to buy. Okay, disebabkan kita ada lagi berapa Kita ada lagi, tengok sikit. So BNB kita dah berkurang lah sepatutnya. Betul. So tadi 0.06. So kita dah bayar gas fee tadi, berkurang lah. Sebab tu saya sarankan untuk masukkan lebih lah. Sebab setiap kali kita nak masuk tu kena ada fee kan. So kita budget lah berapa kita nak masukkan. Mungkin kita nak masuk, lepas tu kita kita bukan sekadar nak menjual, kita nak beli kan. Kita boleh survey dah. Okay. So malam ni kita tengok first kali kita punya sponsor yang Sanuri ni. Awal-awal saya cakap memang tak mampulah nak beli dia punya ni. Okay, so kita boleh range paling murah. Okay, ini untuk flipper untuk flipper, untuk siapa nak jadi flipper, nak flipping kan, dia nak buy and sell ke, ataupun dia just a collector, nak beli saja. Okay, so paling murah sini adalah 0.04 BNB. Okay. 0.04 BNB, 0.05, 0.06. Okay, so boleh tengoklah berapa harga kita nak beli. Okay, ini adalah sponsor kita yang pertama. Sponsor kita yang kedua, okay. Saya sebenarnya nak jemput dia sendiri. Tapi disebabkan dia tak nak, dia tolak tawaran. 32 NFT. Ni. Ini sponsor kita yang kedua. 32 NFT ni. So dia jual, tengok ni art dia kan. Factory offsite character in Binance Chain. So dia seolah-olah macam mewujudkan satu karakter dalam Binance Chain ni lah. So dia jual Stello, Stigno. So kita tengok sikit Stello ni. Apa dia ni. Okay. Site character in pentas platform. Macam tu je description dia. Okay. Alright. Kita tengok. Kita cuba beli art yang paling murah lah sekeping kad. Tapi sebelum tu kita tengok dulu. Siapa ni? 32 ni ada ke dekat dalam kelas kita malam ni? Kalau ada, cuba check sikit ke apa ke? Mungkin boleh masukkan akaun Twitter ke kat ruangan chat. So akaun Twitter dia pun 32 lah. So kita tengok balik dia punya apa yang ni. So kalau macam korang dah masukkan, korang nak beli, so ni agak murah lah. 0.03 kan, around berapa ringgit ni? Dalam RM60, RM70. Dah boleh beli dah. Okay. So banyak dah dia buat. Whisper, Clipper Art. Okay. Ni dah ada orang beli. Okay. So macam ni dia dah ada orang belilah. Petak, Reserve. So macam reserve ni dia tak jualkan balik. Dia just beli je. Just beli as a collection. Ni reserve. Reserve ni maknanya dah ada orang beli. Okay. So menarik. Okay. 32 tahniah.
Terima kasih sebab sponsor kita malam ni, kelas malam ni. Satu lagi adalah sekeping kad. Sekeping hati di bawah berlari. Kenapa tak masuk? Okey. Ni sekeping kad hadir malam ni. Okay. So macam mana sekeping kad? Nak you want to explain more about your profile? I would like to invite lah. Boleh buka mic dan explain lah apa-apa yang okay. Boleh juga Azim. Thank you so much. Proceed. So Assalamualaikum everyone. Good evening. Thank you lah to Sekolah Crypto for having us today to explain about sekeping cards. So basically we are a team of 2. I'm Adam, the community manager, the guy who handles the social media lah. And then there's Farah, who is the illustrator behind sekeping cards. So she creates the cards. So sekeping cards is basically the first playing cards, NFT collectibles on Pentas Marketplace. We joined in about mid-October, sorry. And now there are other playing card projects on Pentas, such as Kipsy, and also another one which I can't remember the name. So our purpose of our NFTs is we are trying to pay homage to Malaysia's unique culture. If you look at our cards, they express a unique moment in Malaysia's culture. So as you all know, a deck of playing cards has 52 cards. And it's the same for our collection. There will only be 52 sekeping cards in the season 1 collection. For now, we only have 27 cards. Many of you may be asking, why playing cards, right? So we created this concept to be able to make many different illustrations, but still keep it in the same format. So there is consistency and people can own a piece of sekeping cards and join the community. So what we tried to do is to incorporate Malaysian moments that each of us can relate to. So by purchasing our cards, you can own a piece of Malaysia. Gitu. Okay, thank you sekeping kad NFT. Alright. So that's why and how this sekeping cards created lah. Okay. So ada 52 card je. So kalau sekarang dah sold 19 of 26. Okay. So dia pun actively membeli. Okay, kita boleh tengok. Dia actively membeli. Geng-geng Sang Saka. Okay. So great. Thank you. So jadi malam ni kita nak beli siapa punya art ni? Sekeping kad punya art ke? Kita belilah cukup mana yang cukup lah Okay, kita try beli satu. Disebabkan saya interested dengan sekeping kad ni. Kita carilah satu yang kita nak beli. Sorry lah. Sini agak slow kan. Okay, kita sort dia yang paling murah. Dia punya ni bergerak dia punya illusion dia, ada illusion. Kita tengok 9. Sekeping 9. Sekeping 24. Sekeping 8. Natuk Kong. Tokong. Ini nampak macam tawaduk sikit nombor 9 ni. Don't look back. Okay. Okay, kita try beli. Okay tekan sini.
Oh, you're down to your one last prayer. And that it is sudden eerie feeling start creeping. Ini semayang tak khusyuk ni. Okay. So, bagi kita bulat, kita buy now. Okay, so bila kita buy now, dia akan macam biasalah. So, inilah total yang kita kena bayar, termasuk dengan gas fee. Okay. So, amount plus gas fee adalah 0.041 bla 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 ni lah. Okay. So, kita pun tekan confirm. Complete. So, that's all. Kita berjaya beli sekeping cards daripada sekeping cards NFT. So, kita nak tengok balik. Kita pergi kat my profile. Okay. Kita boleh tengok dekat bahagian collected. Dah berjaya ada dua ni lah. Dua NFT kita berjaya beli. Okay. Alright. So contoh kita nak flip kan. Kita nak flip. Kita pergi balik dekat sekeping cards tu. Kita pun tekan je add to marketplace. Add to marketplace, kita pun contohlah kita nak double our ni lah kan. Kita beli 0.04, kita pun jual balik 0.08. Macam ni royalty dia just letak 5%. So tak ada masalah lah. It depends on us lah. Kita nak royalty berapa persen. Kita pun ni 0.07, 0.08. So kita akan dapat balik 0.07 around that lah. Kita pun sign and update. And kita terus tekan confirm. Kita berjaya listed dia dekat marketplace lah. Okay. Sekeping hashtag 9 kan. Kita search. Sekeping hashtag 9. Dah berjaya. Kita jual balik dengan harga tadi bukan dah add to marketplace ke? Okay. Okay. Marketplace fee tu macam gas fee. No, marketplace fee tu adalah kita bayar kat pentas. Dia akan tolak untuk masuk ke pentas lah. Mana pentas punya revenue lah. Dia akan setiap transaction tu dia akan 25%. Yalah, dia pun berniaga kan. Dia dah sediakan platform macam Grab lah, macam Grab. Kita jual, lepas tu kita as a seller, kita kena bayar certain amount kan. Okay. Kita boleh jual balik orang punya art. Boleh. Tak ada masalah. Macam tadi saya tu tunjuk add to marketplace. Saya pun tak tahu kenapa. Rasa dah. Dah ada dah. Ni. So harga dia 0.08 BNB. Okay. So far macam mana? Clear ke? Part beli BNB tu je lah. Mungkin ada sikit apa nama? Dia macam technical sikit kan. Alright. Make offer tu untuk apa? Yes. Kita boleh negotiate. Kita boleh reduce the price lah. Depends on seller lah. Kalau dia accept dan itulah. Okay. Okay. Jangan kecil hati siapa tu tadi? Seorang lagi tadi. 32 NFT. Jangan kecil hati tau. 32. Korang yang tu boleh beli 32 NFT. Support 32 NFT. Saya nak beli pun dah tak cukup dah. Ada berapa lagi tinggal? Ada lagi. Ni dia tak ni kena refresh. Ada lagi 0.02 kot. Something. So, cuba nak refresh. Okay. Tak apalah.
Kita try lah, kita try beli 3-2. Tengok apa jadi kalau tak cukup. 3-2 nak beli apa ni? Banyaknya ada. Okay, sebab kita sekolah kan, kita banyak pakai paperclip. So kita try beli yang ni. Untuk 3-2 ni, cuba improve lagi dia punya description ni. Boleh follow macam tadi lah. Macam tu kan. Ni royalty dia ni sikit, tinggi sikit. 10%. Okay, kita try buy now. Kita tengok berjaya tak. Azim, try to make an offer. Try to make an offer How much? Okay, jap. Alamak, dia ni lah. Kita kena reject dulu kot. Okay, kita try make offer kita belajar make offer. Okay, kita try. Tadi ada berapa baki? 0.03 kan? Kita try 0.02 lah. Okay. So minimum offer 0.01. Kita try balik lah 0.01 lah. Nampak tak? Jahat. Okay, so kita akan bayar gas fee ni. Ada lagi ni lah. So total. Maksudnya dia maksimum. Okay, kita try. Apa jadi? So bila offer. Ni lah. Okay, kita try confirm. So kita just make offer, tapi rasanya dia dah akan tolak siap-siap tau. Ni pending. Fail. Tak sure fail sama ada sebab kena reject. Ada lagi baki 0.03, cukup untuk kita beli. So kita try. Berjaya beli ke? Tak kot. Collected. 3-2. Pen hitam. Tembak ni apa? Pembaris. Okay. Make offer. Try this time. Sebab tadi rasanya fail kot. Fail. Ni fail. Okay, kita try offer tinggi sikit lah. 0.02. 2. Tak make offer. This transaction expected to fail. But fail and it's not recommended. Apa insufficient fund mungkin sebab apa? Ni 3-2 ni tak approve lagi kot. So kita just offer. So depends dekat ni lah. Dekat owner lah sama ada dia nak approve atau tak. So nanti kalau dia approve, Azim boleh pergi kat tab My Sekolah Crypto tu, offers offers made kat bawah. Tekan tu. No offer at the moment. Saya rasa belum dia loading tadi, dia tak complete. Ya ke? Okay, sekejap. Saya rasa sebab ni pun ada satu ni. Cuba tekan MetaMask punya wallet. Try reject. Activity lock. Okay. So macam mana Sebab ni dia fail. Make offer fail. So sepatutnya dia akan approve lah kat sini. Ya, MetaMask kena tunjuk approve. So kena buat balik. Kita try disconnect dulu kalau boleh. Connected ni. Disconnect account. Okay, kita try connect balik.
Dia nak tengok counter offer kalau ada. Rendah lagi memang tak dapat lah, 0.01 je paling rendah. Since NFT ni not on Pentas.io punya server but on blockchain, so orang lain from different platform pun can see and purchase the NFT? No. Okay, kena faham Pentas ni adalah centralized. Kita punya data tu je store in blockchain. So melainkan kalau orang tu beli bayar kat kita, direct transfer. Lepas tu kita pun minta address dia, kita transfer direct kat dia. Boleh cancel, try tekan di MetaMask, refresh page, refresh. Okay, kita try. Refresh. Kita try balik pergi 3, 2 ke 32 ni nak share what you trying to ni lah your arts ni. Tapi ni dah dapat dah owner. Ke dah berjaya beli. Collected. Tada, kita dah berjaya beli 32 punya art. Tepuk tangan sikit. Thank you 32 dah. Dia sponsor kan. So kita it's how community works lah. Kan, kita support each other. Okay? Kalau gambar NFT dah beli, boleh download ke untuk guna sendiri, terpulang. Kalau gambar NFT orang pun boleh pakai. Sebab tak ada restriction kalau kita nak pakai. Gunanya macam Mona Lisa lah kan. Mona Lisa ni orang apa? Ada yang original art yang memang siapa? Dia punya artis tu yang lukis kan. Kita tengok Mona Lisa, siapa Mona Lisa. Sebab mostly pakai Mona Lisa lah as example kan. Mona Lisa painting ni. Apa nama ni? Dia punya pelukis ni? Joconde. Ni Leonardo da Vinci ni kan. Sikit. Okay. So macam Mona Lisa ni kan. Gambar dia inilah original art dia. Kan? Dekat museum ke. Kita pun tak tahu yang mana original kan. Betul tak? So banyak je orang pakai, orang copy, orang ni, lepas tu orang buat meme kan, orang buat ni agenda Illuminati lah, apa benda lah, terpulang lah orang nak pakai apa. Tapi how we want to track balik siapa the ownership of this art. Macam ni Leonardo da Vinci ni claim yang dia yang lukis art ni kan. What the proof? Apa proof yang mengatakan Leonardo da Vinci ni owner dia? That's why blockchain ni wujud. So kita boleh track lah macam ni kan. So macam clipper ni, kita just pergi kat timeline. So kita boleh tengok bila dia mint, so bila dia dibeli. Okay. Beli dengan harga 0.03. Azim. Ya. Tapi the purchase appear dekat platforms tu 0.03. So maknanya harga itulah dia purchase 0.03 tapi kita berjaya beli dengan harga 0.01. Betul tak? Sebab ni agak lambat lah sebenarnya dia ni. Dia lambat refresh. So tak ada. Okay. Saya pun tak pasti kenapa. Yang ni mungkin kena tanya pentas lah, bahagian pentas lah kan. Kenapa dia ni. So mungkin kadang-kadang yalah blockchain ni dia tunggu confirmation. Kadang-kadang dia agak delay lah sikit. So nanti kita tengok macam mana esok ke. Nanti boleh buka balik lah ni. Berapa harga ni. Okay. So alright. That's all for NFT. So 1.5 jam jugalah. So mungkin boleh stop recording lah. Takut lama sangat pula video ni.